Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Shadaqallahul azim. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membicarakan berkaitan dengan kurban, dan kita tak baca kitab kita pada minggu ni insyaAllah. Semua seorang peras ni, kan? Allah, jangan ada bunyi lagu tu. Ni pun nak mengaji juga, kan? Bukan kata pakat-pakat nak ya-ya seronok, lebih kurang tak mengaji juga. Cuma tak dibincangkan kitab kita tu pada minggu ni. Baik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun menyebutkan dengan jelas kepada kita di dalam ayat ataupun di dalam juzuk yang ke-30. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna a'tainakal kautsar. Allah Ta'ala bagi peringatan kepada umat manusia ni. Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita bahawasanya sesungguhnya kata Allah, kata kami ni bahawasanya apa dia? Inna a'taina, kami telah berikan kepada kamu tu wahai manusia satu benda yang disebutkan sebagai Al-Kautsar. Al-Kautsar ini ulama berselisih pendapat dalam menghuraikan makna Al-Kautsar. Yang pertama, ada ulama yang menafsirkan Al-Kautsar itu kepada telaga Kautsar yang khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut kata telaga Kautsar ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikurniakan khas telaga ni untuk apa ni? Untuk diberi minum kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang keduanya, ada ulama yang berpendapat dan jumhur berpendapat daripada pendapat ini, iaitulah Al-Kautsar ini merujuk kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terlampau banyak kepada umat manusia. Yang kita mengaji, dia sebut sebagai apa dia? Kathura, nikmat yang melampau, nikmat yang terlalu banyak yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita. Maka apabila nikmat ini Allah Ta'ala berikan kepada diri kita, maka tidak lain dan tidak bukan natijah daripada situ wajib bagi kita memberikan satu penilaian kepada pemberian Allah kepada diri kita dengan ketaatan dan juga jalan syukur. Tidak ada jalan lain. Sebab dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi dengan kita ni tak padan. Kita semayang ni berapa banyak daripada juzuk nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Kalau kata hampa nak kira, kalau kata hampa nak hitung, kalau kata hampa nak nilai balik benda yang hampa terima daripada Allah ni, maka tak dapat hampa nak hitung balik dah, tak dapat nak kira dah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tak dapat hampa nak kira balik nikmat tu banyak mana yang Allah Ta'ala dah bagi dah kepada kamu ni, wahai manusia. Nikmat kita boleh sihat, nikmat kita boleh berjalan, nikmat lidah dapat merasa, nikmat telinga dapat mendengar, nikmat mata dapat melihat. Semua ni adalah nikmat yang disebutkan sebagai kathura, nikmat yang banyak tadi. Bila masuk kepada nikmat yang banyak tadi, perlulah kita berikan dengan jalan apa? Dengan jalan ketaatan yang syumul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah Ta'ala bertanya kepada kita, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Allah Ta'ala persoalkan kepada kita, afahasibtum annama khalaqnakum abatha, adakah aku buat kamu ni saja-saja, kata Allah. Aku buat kamu ni tujuan dia apa dia? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala nak tengok berapa ramai yang boleh buat amal yang salih. Berapa orang yang hati dia betul boleh khusyuk dalam beragama. Berapa orang yang hati dia yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, nikmat yang banyak tadi tu aku dah bagi, fasalli li rabbika wanhar. Ada dua perintah. Maka Allah Ta'ala kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasalli li rabbik, maka dirikanlah salat itu kerana siapa? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini berapa ramai orang yang semayang bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu hari ini orang yang semayang, orang yang berpuasa, orang yang bayar zakat, orang yang pi haji, semua ni Allah Ta'ala kata apa? Kalau mereka buat bukan kerana Allah, maka mereka termasuk dalam golongan munafik. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salat qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah Ta'ala sebut dengan jelas dalam ayat ni. Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita bahawasanya jadi manusia kamu kena ingat, Tuhan letakkan ke dalam diri kita sebagai satu benda yang diletakkan sebagai satu neraca untuk nak timbang dan untuk nak sukat dalam diri kita tu. Banyak mana ikhlas kita dalam berbuat sesuatu ibadah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuba tengok pada hari ini, Allah Ta'ala kata, kalau kata nak tahu orang munafik tu lagu mana, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Orang munafik ni bila kata dia buat apa-apa kerja pun dia kira apa? Nak tipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu satu ciri dia. Tapi Allah Ta'ala kata, sebenarnya wa huwa khadi'uhum, dia tipu diri dia sendiri, bukan dia tipu Allah. Sebab Allah Ta'ala ni maha mengetahui luar dan dalam kamu. Wallahu alimun bidhatis sudur. Allah Ta'ala tahu apa yang ada sampai dalam lubang hati kita tu. Allah Ta'ala tahu bagaimana banyak mana inci yang kita ada ikhlas kerana Allah dan riak nak tunjuk kepada manusia yang lain. Allah tahu. Allah Ta'ala tahu semut hitam yang berjalan di atas batu yang lincin pada waktu malam. Allah Ta'ala tahu. Yang kata maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai lagu tu. Sebab itu apabila Allah Ta'ala berfirman
Depa ni rasa depa nak tipu Allah. Dah, Tuhan kata bukan. Wa huwa khadi'uhum. Depa nak tipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Depa sebenarnya depa tipu diri depa sendiri. Dengan jalan macam mana? Wa idza qamu ila salah, apabila mereka bangun kononnya nak mendirikan sembahyang, depa diri tadi tu dalam keadaan apa? Qamu kusala, dalam keadaan malah, penyegan, balok. Balik lok tau balok. Bukan dia nak semayang sangat, tapi dah mandang kepada semua pakat-pakat semayang ni. Dia kata apa saat lagi kalau kata aku tak semayang, nampak sangat aku ni paling teruk. Maka dia pun semayang sunat qabliyah. Dia semayang tu tadi bukan kerana Allah, tapi nak tunjuk kepada orang lain, kata dia hebat macam mereka juga. Tidak pun dia lagi hebat daripada mereka tu. Sebab itulah kita bila sebut kata orang bercakap besar dengan kita ni pun, kita kena potong cakap dia. Jangan kita pula duk pergi sokong dia pula lagi, duk ampu dia, yung dia lambung buat naik. Dia jadi lagi seronok. Jumpa dengan kita di di Markit Baganjam ke, Markit Kepala Batas ke. Dia panggil kita. PA. Psst. Panggil geng dia. Kan? Hang mai beli apa ni? Mai market takkan nak beli kepala paik kot. Kan? Market mesti beli ikan. Tapi saja nak cari point untuk nak kata lain lagi. Yang ni kira dia punya point sampingan saja. Hang ni mai beli apa? Pagi-pagi ni apa aku tengok tak beli pun lagi, baru duduk bawa tangan kosong baru. Aku ni, tu dia mai dah. Kan? Dia nak mai dah. Aku ni tu tahu dah, dua-dua tu mat asli. Kan? Dua harakat belakang. Dia habang kata aku ni tu nama dia qasad, baru nak habang. Kan? Aku ni betul dia. Tidur pun tak berapa nak lena dah 3 hari ni. Kita kata pasal apa pula orang lain semua duk tidur lena, hang seorang tidur tak lena. Depa tak apalah, anak-anak tak ngaji di luar, anak-anak tak kerja di luar. Dia mula nak main dah. Anak aku ni baru ni dia telefon 2 hari lepas, dia kata dia nak balik raya haji tahun ni. Tapi itu dia lah yang aku duk risau tu, pasal dia baru beli Audi Q7. Dia nak buat masuk jalan rumah kita ni, ada ke nak boleh pun tak tahu. Dia nak cerita hak mana anak dia hak betul tak balik tu ke, dia nak cerita yang dia anak dia baru beli Audi tu. Dia nak cerita dia point ni Audi tu. Kan tidak hang abang beli kereta sudah, pasal apa kena sebut spesifik nama tu Audi Q7 tu, pasal apa? Kan? Dia nak angkat diri dia tu. Tak tahulah, aku duk fikir jalan rumah kita tu bolehkah nak muat masuk dengan kereta tu pun tak tahu. Dia buat lagu tu buat kita. Kita jangan duk pergi kata pula, oi seronoklah hang, sejuklah naik kereta tu. Semua lah tu pun mak wajib, yang tu pun mak wajib mutasil belakang 6 harakat. Hak kawan tolong ampu pula. Bila jadi lagu tu, kawan nu ampu, kawan ni lambung, kawan ni lambung, kawan nu ampu. Dia tak habis cerita tu. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Kena potong cakap orang yang nak cakap besar ni. Aku pun serupa hang lah, tidur dah 3 hari ni pun lena. Tapi lena pun sah, takat 2 jam lagu tu bangkit dah. Hati ni duk meredah, tak berapa nak seronok lagu tu. Pasal apa pula dengan hang pula? Anak hang tak apalah nak bawa balik kereta, anak aku nak bawa balik helikopter. Aku tak tahulah nak pergi botang mana. Tak tahu, aku ingat nak pergi pinjam padang RAF dekat apa nama TUDM tu, kan? Nak pergi minta dekat Panglima, depa tukuk kod, depa benak turun di situ, kan? Pasal tak tahulah kalau kata kereta tu boleh gagah lagi, ni pasal helikopter ni Allahu Akbar, tak tahulah. Orang kita ni hingga lah tu tak habis. Tak tahulah hangat lah. Tu lama dah kakak sakit perut. Lama lah juga. Lah tu tak pernah habis. Kan? Pi tu kalau kata kita tengok cakap tu modok kena potong buang. Orang puji kita.
Kan orang puji kita leha. Menantu hang ni dalam kampung kita ni paling segak. Aku tak pernah tengok segak sampai lagu tu. Aduh lah comel sungguhlah menantu hang ni. Kita kena potong apa dia? Dia kentut mengom juga. Kan? Walaupun rupa segak. Kulit ni Allahu Akbar. Pi cucuk apa nama vitamin C ni dia putih sungguh-sungguh. Kan? Putih macam kapas ni. Tapi kentut dia takkan nak buat MBPO kot. Kan? Kentut kompon bau mengom juga. Kan? Potong takat tu. Biar kita merendah diri tak apa. Jangan kita duk pergi kata, tu lah yang tu ikut Abang Din hang lah. Dia nak cari takat parit buntak. Kalau kata ikut aku nak pergi cari sampai Johor. Cari sampai Johor. Lagi elok punya duk ada lah. Yang ni tak mau. Dalam agama dia tak bagi ada sifat lagu ni. Jangan besar diri. Dia buat tu bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya dia semayang tadi, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dia semayang dalam keadaan balok, dalam keadaan penyegan, dalam keadaan malas. Yang kedua, yura'unan nas. Dia semayang tu dengan sebab dia nak tunjuk kepada orang lain, sebab dia nak bagi orang lain rasa ta'ajub dengan diri dia, sebab dia nak bagi orang puji diri dia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Kalau kata ada ingat pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak banyak, kata Allah, sikit saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itulah dalam ayat ni Allah Ta'ala kata apa? Fasalli li rabbik. Tunaikan janji kamu yang apabila kamu nak diri semayang. Semayang kerana siapa? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal kita dah duk berjanji dalam doa iftitah selalu dah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Duk baca selalu dah. Sesungguhnya salat aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku, semuanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Duk habaq tu di mulut ni lagu tu dah. Tapi pasal apa dia tak masuk kepada hati? Sebab kita cuma bacanya dengan lafaz lidah, tidak kita rasa sampai kegegaran hati. Sebab iman kita masih lagi ada masalah. Nah, kalau kata orang yang iman dia mantap, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, dalam surah Al-Anfal Allah Ta'ala sebut, dia bergentar hati dia tadi dengar nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada dah Allah ataupun Tuhan yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu kita pada hari ini kalau kata jumpa dengan orang cakap besar tu, jangan duk layan. Ada orang tanya, ustaz, kita dah pergi cakap besar sama dengan dia, tak dosa ke kita, ustaz? Dak, kita buat tu bukan kita nak niat nak cakap besar tu, tapi pasal apa? Pasal nak potong buat cakap dia. Lain kali dia tak main dah kat kita. Orang nak jenis cakap besar ni, dia jumpa seng dengan dia, tahu seng, kira kumpulan dengan dia sekali tu, dia takkan cerita, dia akan cerita dekat orang hak jenis betul bendul lagu tu hayat tu dia suka cerita tu. Pasal kawan hak jenis betul tu, dia kira ya semua. Kan? Mak Hajah ya. Nama dia tu Hajah ya. Pasal apa? Kira ya semua. Tak ada yang kata dak, semua ya belakang. Maka orang yang lagu tu kita kena potong cakap dia, ataupun kita belah tinggal orang, duduk dia diam, biar dia pergi sorang-sorang. Kan? Sebab itulah apabila jadi kepada kita apa yang kita nak buat, mesti kena buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu tafsiran lagi, bila sebut kata fasalli li rabbik, itu ada ulama yang tafsir kepada salat sunat Aidul Adha. Nah, salat sunat Aidul Adha tu. Sebab tu salat sunat Aidul Adha kita buat lebih awal berbanding salat sunat Aidul Fitri. Sebab apa? Sebab salat sunat Aidul Adha disunatkan bagi kita buat awal sikit, sebab kita ada ibadah kurban lepas tu.
Sebab tu kawan yang khutbah pun tu sudut khutbah panjang-panjang lah, bukan orang nak dengar pun. Khutbah ambil sekadar kita meletakkan rukun yang perlu, kemudian matlamat kita sampai. Benda yang kita duk cakap terlampau panjang belum tentu lagi orang dengar ke semua. Tapi kalau kata kita sedia dalam 3 poin penting, 3 poin ni memang penting sungguh. Lagu saya kata dalam khutbah Jumaat lah, khutbah Jumaat tak perlu panjang, tetapi apa mesej yang kita nak sampaikan dalam tu. Gariskan 3 perkara utama. Lepas daripada tu kamu teruskan dengan khutbah, dan tak perlu panjang-panjang. Sebab kamu kena ingat, antaranya waktu Jumaat tu waktu orang bekerja. Jangan duk pergi jadi tak cerdik hentam khutbah sampai 2.45, 2.30, 2 suku. Macam lah ni Zuhur awal, ikutnya sebelum pukul 2 tu, habis berhenti jam pukul 2 tu, sempurna dah semayang Jumaat ni. Kadang-kadang ada setengah masjid kita gunakan waktu terlampau lama sangat. Satunya mesej kita bukan kita nak lepas geram. Mesej kita apa dia? Nak tarik orang kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dengar dalam tempoh yang perlu dia dengar saja, contohnya khutbah Jumaat yang pertama itu diberikan kepada 20 minit awal, tidak pun 25 minit, jadi cukup. Khutbah yang kedua 5 minit ke 10 minit sudah sempurnalah. Ni kadang-kadang khutbah sampai 2.5, khutbah sampai 2 suku. Lagu tu kalau kata nak khutbah, pergi duduk belah naka. Duduk belah naka, duduk belah kot diam, nami, sik, apa semua tak apa lah. Pasal orang tak bekerja. Kalau kata kerja pun panjat nyok tak apa, motong getah. Ni belah kita ni semua khalidnya apa dia? Kerja bank, kelam. Maka bila sebut kata mereka ni kerja pada tempat-tempat yang terikat dengan waktu bekerja, maka tolong kita ni pun kena faham. Mesej kita yang paling utama apa dia? Aku nak tarik manusia kepada jalan ketakwaan. Biar mereka dengar 3 poin utama cukup. Khutbah Aidul Fitri panjang tak apa, tu pun hak belah balik serupa tu ada juga, kan? Maka khutbah Idul Adha ini bagi pendek sikit, sebab lepas daripada tu sekali lagi kita ada solat ibadah kurban. Ada masjid yang buat pada hari tu, ada masjid yang buat pada hari yang berikutnya. Maka kita pendekkan khutbah tadi ni, buat dalam 3 poin cukup. Yang pentingnya apa dia? Segala rukun itu ada, matlamat kita tadi tercapai. Sebab itulah apabila sebut kepada kita fasalli li rabbik dan juga wanhar, Allah Ta'ala berfirman, mesti kita disunatkan untuk kita ni buat apa? Buat ibadah kurban, menyembelih. Baik. Maka disebutkan kepada kita apabila masuk saja kepada kurban. Kurban ni apa hukum kurban? Kurban di sisi Imam Asy-Syafi'i, di sisi mazhab Hambali dan Maliki, dan satu lagi mazhab Az-Zahiri, dia kata hukum kurban adalah sunat muakkad, sunat yang dituntut. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Az-Zahiri satu. Az-Zahiri ini satu pendapat yang kecil lah, pendapat mazhab yang kecil. Yang kedua, mazhab Hanafi, dia berpendapat seorang dia saja yang kata hukumnya adalah wajib bagi yang berkemampuan. Yang berkemampuan ini ulama khilaf, siapa dia yang berkemampuan ni tadi? Adakah kaya itu dikira sebagai berkemampuan? Adakah yang kita kata miskin itu tidak berkemampuan? Maka dia melihat kepada lebihan rezeki yang ada, tak semestinya kena kaya. Kalau kata kita ni pun masuk dalam kategori miskin tetapi kita masih lagi ada lebihan rezeki. Sebab miskin dengan fakir dua ta'rifan yang berbeza. Maka kita kena faham,
Sebab kita pada hari ini, kita orang Melayu dia suka gabung dua-dua. Fakir, miskin, hasad, dengki, adu domba. Padahal maksud serupa. Kan? Maksud sama tak sama. Fakir tu, bila sebut kata fakir, yang tu kita kena ingat, dia ni kalau kata dia boleh sedia kurang daripada juzuk miskin, itu fakir. Contohnya di Malaysia, kena makan pagi sehari RM5. Dia cuma boleh sedia RM2.5, maka dia miskin. Tapi kalau kata dia boleh sedia RM1 saja, maka dia dah masuk dalam kategori fakir. Tu. Tapi kita gabung dua-dua, fakir, miskin. Kemudian adu domba. Kan? Adu tu kita bawa cerita orang. Domba tu melaga-lagakan orang, lebih kurang lah. Kemudiannya apa lagi? Kemudiannya lagi kita kata hasad, dengki. Hasad tu dengki, dengki pun dengki. Kan, tu orang Melayu. Daripada sudut bahasa tu, orang Melayu memang kreatif. Baik. Maka hukum asalnya adalah sunat muakkad bagi mazhab Imam Syafi'i. Tetapi dia boleh berubah kepada wajib apabila dia masuk dalam kategori korban nazar. Nazar, maka dia masuk kepada korban yang wajib. Baik. Sebab itu orang yang menjadi urus dia, yang menjadi pengelola bagi urusan korban itu tadi, kena kenal pasti daging tersebut termasuk dalam korban wajib atau korban sunat. Sebab korban wajib dagingnya disepakati oleh ulama tidak boleh dibawa keluar daripada qaryah yang ada. Kalau kata kita ni bertam indah, dalam kawasan bertam indah, maksud bukan kata kawasan, qaryah dia. Qaryah dia sampai ke PGR contohnya, orang PGR boleh ambil lagi. Belakang ni dia sampai ke bertam permai contohnya, maka boleh lagi. Jangan keluar daripada qaryah. Nak pergi bagi di mana? Nak pergi bagi di Parit Buntak ke? Nak pergi bagi di Batu Maung ke? Nak pergi bagi di Teluk Ayak Tawak ke? Tak boleh, sebab dia daging korban wajib. Tu kena pasti. Adapun bagi korban sunat tak jadi masalah. Korban sunat, ada orang tanya dengan saya, Ustaz, korban sunat ni Ustaz, kalau saya nak buat keluar, boleh ke tak? Boleh, tak jadi masalah. Sebab kebanyakan daging korban yang orang duk buat di luar tu pun bukan mereka bagi dalam tu ke semua. Contohnya di Madinah, di Makkah, bukan ke semua diberi dalam negara dia. Ada yang dibawa keluar bagi kepada negara-negara yang miskin di luar sana tu, tak jadi masalah, maka boleh, sebab dia korban sunat. Maka kita kena kenal pasti korban tadi tu korban apa? Korban wajib ataupun korban sunat. Kalau saya ni niat kata saya nak buat korban, maka dia kena tengok niat tadi korban apa. Kalau kata korban sunat, boleh tuan yang buat korban ambil daging korban. Tapi kalau kata korban wajib, tak boleh tuan yang buat korban tadi makan walau seketul daripada juzuk daging tadi tu. Tak boleh. Dia kena sedekah semua pada orang. Tapi macam saya kata Ustaz kan, kira saya ni kira penerima wasiat saja Ustaz. Saya bukannya orang yang bernazar pun, saya penerima wasiat. Kan? Bapak saya, dia ni nak mati. Bila kata dia nak mati, dia buat wasiat, tiba-tiba bila butuh orang tua tu. Maka saya ni jadi trustee, saya jadi pemegang amanah. Bila saya jadi pemegang amanah kepada wasiat tadi, maka saya boleh tak makan daging korban tu? Saya tak boleh makan. Sebab din tadi ni, din ni pak dia wasiat kat dia, din, ayah nak mati lah, tolong buat wasiat ni, duit aku tinggal kat hang ni,
tolong buat wasiat. Tak ada nak kata apa, pak, mati. Bila mati tu, din tu kena buat korban. Nah, banyak mana lah yang diwasiat tadi ni, maka kena buat korban. Baik. Bila sebut kata nak buat korban kepada dia tadi tu, din tu sebagai pemegang amanah, maka din tak boleh makan daripada juzuk daging tadi, sebab dia pemegang amanah korban nazar, dia tak boleh makan. Tapi macam din ustaz, dia ada abang nama dia Don, kan? Dia boleh makan, abang dia boleh makan dah ustaz daging tu. Abang dia boleh makan daging, kak dia boleh makan, adik dia boleh makan. Dia seorang saja yang tak boleh makan daripada daging tu, sebab dia pemegang amanah kepada wasiat si mati. Baik ustaz, kalau kata saya nak buat kepada mak saya, sah ada ustaz? Wajib bagi tahu dulu. Ingat nah, korban kalau kata kepada orang hidup, ulama bagi tahu wajib kena bagi tahu dulu kepada tuan yang kita nak buat korban tadi. Walaupun ayah nak buat dekat anak, kena bagi tahu dulu, tidak sah. Walaupun ada sebahagian kecil pendapat ulama yang kata apa, dua orang yang tak perlu bagi tahu. Siapa? Ayah yang nak buat korban kepada anak dia, Tok Wan yang nak buat korban kepada cucu dia. Maka dua orang ni tak perlu bagi tahu. Tapi sepakat ulama bagi tahu kata apa, kena juga bagi tahu kepada orang yang kita nak buat korban tadi. Maka kita pakai pandangan jumhur lah, lebih baik kita bagi tahu. Bagi tahu, saya nak buat dekat adik saya, boleh ke tak? Boleh, tapi dengan syarat bagi tahu dulu dekat adik. Angah, Along nak buat korban untuk Angah, boleh ke tak Angah? Baik Along, okey, dia kata baik tu, baru boleh buat. Kalau tidak sah korban tadi ni. Nah, kena bagi tahu dulu kepada tuan yang kita nak buat korban tadi. Boleh faham? Tuan-tuan boleh nak? Baik. Macam saya pula ustaz. Saya ni kira kes saya lain sikit. Pasal mak saya dah mati dah ustaz. Saya kira nak buat jugalah kat mak tu kan. Nak buat korban juga dekat mak tu. Boleh ke tak? Tak tahu ustaz. Kau nak kena lagu mana? Nak kena pihak bang juga kau? Kan? Nak pihak bang di mana? Tak, dia kata macam-macam ada setengah orang ustaz. Ni pergi kat kepala batu nisan tu. Ni pegang kepala tu, mak cik baru dapat duit 50. Kira sedih tak tahu. Tapi kira dapat duit ni, kira nak buat korban tak mak. Boleh ke tak mak? Mak dia kata, baik. Mak duduk dalam kubur, anak duduk dalam kubur. Boleh ke tak BBC lagu tu, terus ada buat kerja gila babi. 3 suku sungguh pergi bercakap dengan batu nisan. Pasal apa pergi bercakap dengan batu nisan pula? Tak, dia kata ustaz kena ingat nak, saat lagi dia turun kat belah batu nisan tu. Hak kalam yang kita duk cakap tu dia diturun, pergi berengkel kat belah celah batu nisan. Mana punya pahaman ni? Maka tak boleh buat korban kepada orang mati. Walaupun pendapat ada yang mengatakan bahawasanya boleh, tetapi qaul itu adalah qaul yang dhaif, tidak disepakati oleh para ulama. Maka jumhur berpendapat tidak boleh melaksanakan ibadah korban kepada si mati, melainkan ada yang dikatakan sebagai wasiat daripada diri dia. Nah, ada wasiat daripada diri dia. Kadang-kadang kita terlepas pandang benda-benda yang macam ni tuan-tuan. Apa dia tuan-tuan? Bila ayah kita mati, kita rasa kita nak buat benda yang baik kepada dia. Kita ambil duit dia, kita buat upah haji kepada ayah kita. Apa hukum dia guna duit tu? Hukumnya adalah haram. Yang tu bukan duit dia dah. Bila mati saja, kereta tu pun tak nama kereta kita dah. Mana ada orang beli kereta boh nama arwah mayat? Tuan-tuan biasa pergi buat loan dekat bank, kan?
Pegawai Maybank tu tanya, "Encik nak buat nama siapa tu?" Kira saya nak buat loan atas nama arwah ayah, boleh tak? Buat loan tu dia tunggu saat 3 minit, dia panggil guard dia. Angkut dia ni buat keluar, dia ni tak sihat, nak buat nama arwah ayah, mana boleh? Bila mati saja, harta dia berubah kepada menjadi hak milik ramai sebab dia kena masuk dalam bab faraid. Sebab tu jangan duk buat 3 suku, duk pergi buat upah haji guna duit ayah kita, kecuali dia ada wasiat. Tidak pun kalau kata saya nak guna duit saya sendiri, boleh tak ustaz? Duit gaji saya nak buat juga untuk arwah ayah, silakan, tak jadi masalah. Sebab yang tu hak kita. Tapi ni kita pergi guna hak orang. Dalam duit tu sekarang ada hak adik kamu, ada hak pak nakan kamu, ada hak mak nakan kamu, ada hak ibu kamu, ada hak kakak kamu. Semua tu ada dalam tu. Sebab tu perkara yang pertama, bila jadi saja sesuatu kematian, Syekh Idris Al-Marbawi sebut dalam kitab dia Baharul Madhi jilid 14, huraian daripada, dinakalkan daripada pendapat yang dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dia kata bahawasanya apabila turun saja mayat daripada rumah, perkara mula yang kena ambil kira hutang dia dulu. Nah, selepas dah nak buat urusan ke bumi dia semua dah selesai, hutang dia dulu. Yang kedua, tengok kepada wasiat dia. Faraid tu yang terakhir. Kalau kata ada lagi harta, tak ada, sudah. Nah, kita pada hari ni kadang-kadang mayat nak simpan pukul 3, pukul 11 panggil peguam mai dah nak urus bab faraid, sedangkan perkara itu batil, perkara yang salah. Ini kesilapan yang berlaku dalam masyarakat. Kita anggap benda tu baik, kita rasa benda tu baik sebab kita nak bagi kepada orang yang berhak. No, hak dia belum sempurna. Kamu belum semayang dia lagi, kamu belum mandikan dia lagi, kamu belum kafankan dia lagi, kamu belum tanamkan dia lagi, kamu belum sempurnakan, kebumikan jasad dia. Bagaimana mungkin kamu nak sempurnakan hak orang yang masih hidup, sedangkan hak orang mati tak selesai? Tolong alert dengan benda-benda yang macam ni. Ingat, kalau kata nak buat dengan duit kita tak jadi masalah. Jangan buat guna duit si mati, sebab dalam tu dah berubah menjadi hak orang ramai dah pada waktu tu, sebab kena faraid harta tu. Baik, balik kepada persoalan korban tadi. So kalau kata kita nak buat kepada arwah ayah kita, jumhur ulama berpendapat tak boleh. Walaupun ada sebahagian kecil ulama yang menyebutkan berdasarkan kepada hadis yang cukup masyhur, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila mati saja anak Adam, terputuslah in qata', sesungguhnya terputuslah daripada amalan dia, melainkan 3 perkara. Yang pertamanya doa daripada anak-anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariyah. 3 benda tu saya, sedaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin salihin yad'u lahu, au kama qala. Ada ulama yang bersandarkan pendapat dia kepada hadis ni, tetapi tidak disepakati. Terutamanya Al-Zahabi kata benda ni adalah tak boleh disamaratakan. Sebab itu apabila kita sebut kata korban kepada si mati, maka tak boleh bagi kita nak buat sebab tidak sah korban tadi. Baik. Bila sebut kata korban, kita dah kenal pasti ini korban wajib, ini korban sunat. Maka kita kena ingat apa perkara yang perlu kita buat. Ustaz, saya nak tanya, boleh tak nak gabung korban dengan akikah? Baik. Pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali menyatakan bahawasanya tak boleh menggabungkan di antara lembu korban ataupun binatang korban dengan binatang akikah.
Tetapi ada pendapat yang kedua, siapa dia? Ibnu Sirin, kemudiannya apa nama ni, Hasan Al-Basri, kemudiannya Imam Abu Hanifah, yang ni kemudiannya fatwa ulama Kuwait. Fatwa ulama Kuwait berpendapat bahawasanya boleh menggabungkan di antara lembu korban dengan akikah, binatang korban dengan akikah tadi. Tak jadi masalah, boleh gabung. So fatwa sekarang ni dalam pendapat yang dinukilkan oleh siapa? Oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau menyatakan hukumnya adalah harus menggabungkan apa yang disebutkan sebagai korban dan akikah. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali, yang dia tak bagi itu bukan pasal apa. Pasal dia kata korban tujuan dia lain, akikah tujuan dia lain. Korban, tujuan kita buat korban ni untuk apa? Korban adalah satu penyembelihan yang dilakukan pada hari-hari yang tertentu, iaitu hari-hari tasyrik lah. Dengan tujuan apa dia? Nama pun korban. Kita tengok qaruba. Qaruba bermakna apa? Qaruba makna dia dekat, nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah itu dinamakan ibadah korban. Akikah tujuannya pasal apa? Pasal kita nak meraihkan tetamu yang baru, nak meraihkan zuriat yang baru, seronok tanda kata apa? Atas syukur nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka kita buat akikah. Tapi akikah ni jangan duk buat sampai umur 35 pun nak buat. Baru ni saya pergi makan kenduri satu jemaah saya. Dia duk mengaji, dia panggil makan kenduri, saya pergi lah. Tanya kat dia, kau buat kenduri kat siapa ni? Buat kenduri akikah sikit ustaz. Anak hak mana yang baru dapat tu? Tak nampak pun, budak-budak kecil tak nampak. Yang mana? Tu hak baru jadi engineer tu. Umur berapa? 35 tahun baru buat akikah ni. Kita kata sihat kan demam gambar Allah ni. Kan? Akikah apa sampai tua-tua lagu tu? Tak payah duk buat akikah, buat korban tu. Yang nak pergi buat akikah tu buat apa? Ni orang kita ni mengaji tak mau. Tiba-tiba duk kata pergi buat akikah. Kita dengar-dengar tu pun, saya dia tunjuk 35 tu, saya nak tergelak pun ada, tapi tak mau gelak lah. Sagi daripada dia nak bagi makan nasi, dia suap dengan selipar lagi mampu ni, kan? Tapi kira apa juga lah nasi pasal peri ni, kan? Benda peri ni cukup sedap, kan? Maka kita pun makan lah. Makan tu sambil duk fikir apalah orang kita jadi pelik sampai lagu tu, kan? Sebab itulah kalau kata tak buat akikah pun tak apa, sunat saja. Nah, bukannya kata sampai martabat yang wajib, kan? Baik, maka bila sebut kata nak gabung tadi ni tak jadi masalah, boleh gabung lembu korban dengan lembu akikah tadi, kan? Kita tanya, Haji Ahmad berapa tumpuk? Saya ambil 2 sudahlah ustaz. Ni lembu apa, bahagian apa ni? Kira saya ingat tahun ni akikah insya-Allah ustaz. Tak apa. Tengok seorang pula lagi, dia kata man apa dia? Man saya buat kira buat korban lah ustaz. Tak apa. Lagi seorang tanya, lagi seorang, saya pula kira saja-sajalah, kan? Kira korban pun tak, bukan dia. Kalau kata bila sebut kata korban pun bukan, akikah pun bukan, saja-saja, kan? Pasal apa ustaz yang dia nak masuk juga ni? Dia nak buat menyemak bagi ramai. Orang Penang kata apa? Buat ramai. Boleh ke tak? Boleh, sah. Tapi kalau seelok-eloknya tu kita buat apa? Kita niat lah. Ingat lah, jangan sampai lupa niat tau bila sebut kata korban ni. Sebab ada orang terlampau excited nak buat korban sampai tak niat. Sah ada korban tu kalau kata tak niat? Dia tak nama kata korban, dia jadi sembelihan biasa, tak jadi korban lah. Kan? Kita tujuan kita nak buat korban, tiba-tiba korban kita tak piniak. Macam kita semayang lah. Dah semayang habis semua lengkap dah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba tak niat semayang tu. Sah tak semayang tu?
tak sah. Tak sah. Dia semayang walaupun 4 rakaat tetap tidak sah semayang dia tadi. Wajib dia kena qada balik semayang dia. Sebab tu bila sebut tentang persoalan yang dikatakan manusia tadi ni, kena ingat niat itu perkara yang paling utama apabila kita nak buat korban. Baik Ustaz, saya nak tahu apa dia syarat-syarat untuk buat korban ni Ustaz. Macam kami kan Ustaz kan, adun kami Cina. Bila adun Cina, dia bagi lembu tu kita boleh ambil tak Ustaz? Tuan-tuan, boleh ambil tak lembu tu, lembu Cina? Duit tu kita tak tahu daripada mana dia duk bagi kat kita tu. Tak dia menang judi semalam ke, dia bagi lembu kat kita. Boleh ambil tak? Tuan-tuan rasa boleh ambil tak? Tak gaduh duk fikir lah dia nak ambil duit tu tang mana. Nampih lah kita nak pergi fikir nak pergi ambil duit tu tang mana, pukul berapa dia nak pergi beli. Dah dia beli lembu tu, ambil sudah. Tak jadi masalah. Tapi macam dia tu kafir, lembu takkan nak Islam kot. Lembu memang tak Islam lah. Lembu tu tak ada apa syarat sah lembu yang nak korban ataupun kambing yang nak korban wajib Islam. Gila kot kamu kan? Lembu mana wajib kena Islam, tak payah Islam pun tak apa. Kan? Ada orang dia kata nak kena tengok dia dulu Islam ke tak usah. Nak pergi tengok tamu. Tak, dia bersunat kalau Islam. Allah kan Nabi belik dia. Kan? Bila sebut kata dia terlembu, tak payahlah duk ambil kira. Baik Ustaz, apa dia binatang-binatang yang kita boleh buat korban ni? Binatang yang kita boleh buat korban mestilah bahimatul an'am. Mesti kena binatang ternak 4 kaki. Kalau kata binatang ternak bukan 4 kaki, tak boleh buat. Mesti kena 4 kaki. Baik, apa dia yang ulama kita nakal dalam kitab ni, antaranya dalam kitab Sabilul Muhtadin, dia kata bahawasanya ini pada bab menyatakan udhiyah, yakni korban, iaitu barang yang disembelih ia daripada unta. Satu, dia kata apa? Sembelih daripada unta. Yang paling baik pun, martabat yang paling baik adalah unta lah. Kemudian dia kata ataupun sapi, lembu. Lembu pun boleh juga kita buat, atau kerbau, atau biri-biri, ataupun kambing. Dengan niat apa dia? Kerana menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala di dalam masa yang lagi akan datang kenyataannya. Maka dia bagi tahu kepada kita di sini bahawasanya binatang-binatang yang nak buat korban, yang paling tinggi martabat dia apa dia? Unta. Yang kedua, jatuh martabat dia kepada lembu. Kemudiannya kerbau. Kemudiannya turun kepada biri-biri. Biri-biri itu satu keluarga dengan kibas lah. Cuma beza dia, kibas ni belakang dia tu dekat punggung tu dia ada macam isi lebih, kantung isi tu dia duduk bawa gedung-gedung-gedung. Kalau kata dia lari tu datang tu duduk golek pimat-pimat. Yang tu nama dia kibas. Biri-biri dia tak ada benda tu. Biri-biri dia punggung terus ya. Maka boleh buat. Kemudiannya yang terakhir kambing, boleh buat juga kambing. Baik Ustaz, kalau kata saya nak gabungkan binatang yang menikah, boleh tak Ustaz? Nak sembelih binatang bagi menikah. Tuan-tuan, surah At-Taqwa kalau nak bagi naik di persada antara bangsa negara, macam ni cara cakap tu kalau menteri ni kan. Tuan-tuan nak bagi naik dia di persada antara bangsa, tuan-tuan kena create something yang wow, orang dengar-dengar tu. Tuan-tuan nak jadi ustaz pun serupa. Nak jadi ustaz yang popular, nak jadi mufti yang popular, nak jadi artis yang paling popular, you must create something yang benda tu boleh bagi orang terpesona dan orang bercakap 10 kali. Kan? Contohnya
apa nama ni, masa dulu Dr. Mazhar dulu jadi apa? Jadi mufti. Dia yang paling terkenal di kalangan mufti-mufti lain di Malaysia. Sebab apa? Sebab dia banyak mengulas isu-isu yang kebanyakannya dimainkan oleh media pada waktu tu. Maka nama dia akan sering kali disebut-sebut, maka orang akan kenal dia dengan cepat. Kan? Tuan-tuan pun lepas pada ni kena buat something yang pelik. Benda yang kira kita anggap pelik. Surau ni pun kena buat korban perdana Kambu 2013. Kan? Orang dengar-dengar, Kambu ni apa? Dia tak pernah dengar pun. Kan? Sebelum ni kira orang buat unta biasa, lembu biasa bro, orang tak heran dah. Tiba-tiba keluar korban perdana Kambu. Kambing bagi menikah dengan lembu. Kan? Tuan-tuan buh pula dekat banner tu, gabung muka kambing dengan gabung badan lembu. Gamak-gamak jadi lagu mana? Orang mesti nak main. Maka tuan-tuan pun dah create something yang baru. Orang pun penuh main di surah At-Taqwa ni. Kan? Orang pun interview pengerusi. Kan? Pengerusi kebetulan tak main pada hari itu. Cikgu Mak Zain kena gantilah. Kan? Apa pendapat Tuan Haji berkaitan dengan korban kita? Saya melihatnya korban perdana kita pada sangat berjaya. Dan saya mengucapkan syabas kepada semua yang telah berjaya. Semua hingga berjaya saja. Kan? Dah pasal ramai turun mai. Kan? Bila kata ramai turun mai, korban pun jadi pelik. Boleh ke tak bagi menikah? Korban binatang yang dikahwinkan, boleh ke tak? Hukumnya adalah sah dan harus. Tetapi mesti kena bagi kahwin dalam kumpulan dia juga. Lembu nikah dengan kambing tak apa. Nah, kemudiannya unta dengan apa nama ni? Dengan kambing ke kata, unta dengan lembu ke? Kan? Tabu. Nah, kalau kata kambing nikah dengan lembu, kambu. Kan? Boleh. Tapi kalau kata macam saya nak buat pelik sikit ustaz, unta menikah dengan kuda boleh tak ada? Tak boleh. Sebab kuda bukan masuk dalam al-an'am, binatang yang diternak tadi ni. Maka bolehlah kalau kata nak bagi menikah. Tapi macam saat lagi kita penin kan, macam kalau kata syarat nak korban dia kena tengok umur ustaz. Kambu mana ada dalam kitab fiqh? Tak ada pun. Kan? Bibing. Kan? Tak ada biri-biri nikah dengan kambing. Mana ada? Kan? Bibing. Tak ada. Tu kita nak pakai umur siapa tu? Maka dia kena pakai umur mak dia. Bukan mak kita. Mak lembu tu. Kan? Kalau kata yang betina tu lembu, yang jantan tu kambing, maka dia kena tengok umur betina tu. Maksudnya kalau kata umur dia tu lembu, maka lembu 2 tahun boleh dah buat korban. Nah, tapi bila sebut kata kita nak buat tadi tu unta bagi menikah dengan kambing. Bila sebut kata unta menikah dengan kambing, jadi lagu mana tuan-tuan? Yang seorang tinggi, yang seorang biar pergi kat depa lah. Kan, yang tu kita tak mau ambil tahu. Kan? Kambing menikah dengan unta, dia jadi kata. Kan? Bila jadi sejak kata tu tadi, kena tengok siapa betina, siapa jantan. Mak tu adalah unta, kambing itu adalah si jantan tadi. Maka kena pakai umur unta tadi berapa? 5 tahun. Kalau kata kambing memadai 1 tahun ataupun bersalin gigi lah. Nah, boleh. Tu jangan duk penin lah. Lepas kok saya bawa mai hukum ni, takut sat lagi orang bank lah buat mai. Lah ni banyak tau bank-bank depa lah ni murah-murah hati belakang ni. Depa nak buat sumbangan, depa nak buat dalam kawasan Kepala Batas ni 15 masjid depa bagi lembu. Seorang 1 masjid. Bila depa bagi tu sat lagi tanya-tanya ni apa dia ni? Kami bagi kambu. Kami tak bagi lembu, kami bagi kambu. Tu nak buat lagu mana? Pakat-pakat duk gilin. Apa nama? Duk garu kepala, saya garu badan, tak gatai pun garu. Ni buka kitab fiqh, I'anatul Talibin pun tak ada, buka kitab Sabilul Muhtadim tak ada. Umur kambu. Bersidang pula jawatan kuasa fatwa, nak bincang pula umur kambu ni apa dia. Kan? Maka cukuplah kita ambil kira umur si mak dia.
Nah, mak dia. Nah, mak dia kalau kata kambing, kambing lah. Kalau kata mak dia tu lembu, lembu lah. Kalau kata mak dia tu unta, unta lah. Nah, boleh faham tak ni? Boleh. Baik. Saya cukup tak puas hati ustaz. Depa duk spray pada badan lembu tu. Boleh ke tak ustaz? Hukum apa dia ustaz? Duk spray pada badan lembu. 1, 2, 3, boleh ke tak spray pada badan lembu tu? Hukumnya adalah harus bagi memudahkan urusan. Kan? Tapi kita yang nak panggil pun kena jaga adab. Jangan duk panggil kumpulan lembu satu, lembu-lembu pun main dah. Terkedek-kedek lembu-lembu tu main. Jangan lagu tu. Panggillah ahli korban kumpulan satu. Tak apalah juga. Ni pergi panggil lembu satu. 7 orang bekat-bekat main dah. Kan terkedek-kedek yang seorang gout, yang seorang angin. Kan? Semua ya duk main tu pun balancing dengan lemon tak berapa nak betul lah, kanan kiri duk lagu tu dah. Kita pergi panggil pula lembu-lembu satu, janganlah. Panggil apa dia? Kumpulan lembu satu. Tidak pun ahli kumpulan korban lembu satu. Bolehlah untuk nak memudahkan urusan. Ustaz kalau kata macam saya kan ustaz kan, kira saya nak buat korban kan ustaz kan, kira bagus dah ustaz? Bagus. Tapi kalau kata macam unta dengan kambing ustaz, mana lagi banyak pahala ustaz? Unta dengan kambing, maka jatuh unta lah lagi banyak pahala, betul tak? Tapi macam unta Nabi tak belah ustaz, macam kambing Nabi belah. Dia tak kira lagu tu lah, dia tetap kira apa dia, mana yang paling banyak isi. Sebab tu sunat buat korban binatang tembun-tembun, binatang gemuk-gemuk. Pergi cari itu kalau kata boleh lembu 3,300 pun tak apa. Janjinya apa dia? Janji gemuk sihat. Ni orang bertamindah, jangan duk buat lembu 2,800 lah. Teruk sangat. Turun lembu pada lori tu nak menampak, tak apa nak betul, melelong kanan kiri tu. Kan? Lembu pun dah pening. Baru beranak sangat. Kan? Hak jenis lembu 2,800 bukan besar mana tuan-tuan, 2,800 ke. Halui. Kadang-kadang budak dia turun lori tu, budak-budak dok pergi main piano pula badan dia kereong, budak-budak dok pergi main. Tulang banyak pada isi-isi, tak apa nampak. Kan? Sebab tu kena ambil yang gemuk-gemuk. Nah, lembu korban kena ambil yang gemuk-gemuk, tidak pun ambil unta tadi ni. Sebab tu jangan duk ambil kira kita ni lembu ke kambing ke, yang mana yang lebih banyak isi, yang itulah kita buat korban. Tapi kan ustaz macam saya kira nak pilih antara lembu dengan kambing tadi ni, saya nak ambil yang mana ustaz? Ambil lembu. Pasal lembu daging dia lebih banyak daripada kambing. Tapi macam saya kalau kata lembu, saya nak ambil setumpuk ustaz. Kambing saya nak ambil sekok, mana lebih afdal? Lagu tu jatuh balik kambing lah lebih afdal. Tapi macam saya darah tinggi ustaz Tuan-tuan sakit jiwa tak kalau kata jadi ustaz lagu ni? Kan? Oh sakit jiwa. Hang punya darah tinggi, hang punya suka tak? Kalau lagu tu abang buat lembu balik. Dah, tapi macam kita pun cinta dekat Nabi kan, duk cinta Rasul apa semua ni, takkan kita tak mau buat sunnah Nabi. Kita pun teringin nak buat sunnah Nabi juga. Maka saya nak buat yang dikatakan korban tadi, saya nak buat kambing juga ustaz. Boleh ke tak? Boleh. Tapi macam saya darah tinggi, abang ambil daging tu bagi kat semua orang. Abang jangan makan. Kan? Ambil daging tu bagi kat semua orang, sedekah ambil kat semua. Boleh tak? Boleh. Tak lah, tapi macam kita ni, kita dah buat korban, takkan kita tak rasa sikit kot. Lagu tu makan lah. Dah saja darah tinggi 10 kali duk ulang darah tinggi tu lah. Darah tinggi hospital kepala batas duk ada tunggu, punya besar duk ada. Pergilah ustaz, macam daging korban ni ustaz, apa hukum kita simpan lebih pada 3 hari? Hukumnya adalah harus simpan 3 hari lebih. Maksudnya lebih pada 3 hari. Jangan kita duk pergi makan 3 hari tu pula kena dapat sekilo, tak puas lah. Kena dapat 10 kilo 3 hari nak bagi habis ni lagu mana? Sehari 3 kilo. Kan? Pagi buat sup, malam daging masak merah, tengah hari daging masak kicap.
Mai pula apa nama ni tengah malam lagi buat apa singgang pula. Mampu lama-lama naik darah bila betul ya. Kan tak payahlah bagi habislah masa dalam masa 33 hari itu, maka bolehlah bagi lebih daripada tu. Tapi ustaz macam saya kan duk dengar orang duk kata siapa sedih waktu apa nama ni darah tu duk memancut kalau tak boleh makan, dosa, terkena dosa. Nak buat lagu tu pula. Tok Imam pula tolong jadi ketua dia tu. Kan? Boleh ke dah? Merepek. Tak ada siapa yang nak pergi jadi sedih tak nak boleh makan. Boleh. Makanlah. Makanlah daging korban tu tadi. Sebab sunat kita bagi daging korban dalam keadaan mentok, tak macam akikah kita sunat masak. Tapi bila sebut kata korban bagi mentok. Baik. Kemudiannya kalau kata kita tengok kalau kata betina, pemilik yang nak jual dekat kita tadi, dia kena pastikan tidak ada anak di dalam rahim. Maksudnya tak bunting lah. Betina tu tadi tak bunting lah. Baik ustaz, tapi kalau kata kita dah sembelih, tengok-tengok dah ada dalam perut. Kita tak tahu, mungkin tuan tu tersilap kalau lagu mana kan sembelih ada dalam perut tu nak buat lagu mana, maka kena sembelih juga anak tu baru boleh makan. Tu kena ingat. Kan sembelih buka dia dalam perut. Nak buat lagu mana lagi dah. Tadi ikutnya memang kepekah kata seboleh-bolehnya kena pastikan kalau kata betina dia tak bunting. Tapi kalau kata buka dia ada pun sah lagi sembelihan tadi tu. Baik. Kalau kata umur bagi satu kambing tadi 1 tahun lah, ataupun bersalin gigi, lembu 2 tahun, unta 5 tahun. Baik. Bila sebut kata korban ini dilakukan bila ni? Kan macam mana korban? Kita duk buat 3 ekor tak apalah, boleh buat lepas sembahyang. Kena masjid yang buat 24 ekor. Mesyuarat jawatan kuasa apa? Putih lagu ni lah, saya pengerusi, saya tak mau cakap banyak. Saya mau korban kita mula pukul 4:30 pagi. 10 ekor kita buat 4:30 pagi sampai subuh kita berhenti. Lepas subuh sembelih pula 10 ekor. Lepas daripada sembahyang raya sembelih pula 3 ekor. Cukup 23 ekor. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Mana boleh, tak masuk lagi pun. Dia kira boleh buat korban ni bila lepas daripada matahari naik sepenggalahan tu boleh dah. Dia kata naik sekadar tinggi tombak, maka boleh dah untuk kita nak buat korban tadi. Tapi seelok-eloknya macam kita duk buat lepas semayang lah supaya tak kalut. Tapi kalau kata saya nak sembelih juga pukul 4:30 pagi tu, dia tak dikira korban, kira sembelihan biasa kan. Ustaz, macam kalau kata satu syarikat korporat dia melempak lembu dekat kami sekor. Boleh tak kami ambil lembu tu ustaz? Boleh. Tapi kami nak pergi korban atas nama siapa tu ustaz? Tak ada nama pun. Dia tak bagi nama. Kalau dia bagi 1 nama ataupun 2 nama, boleh dah buat korban atas nama mereka tu. Ni nama pun tak ada. Tu boleh nak buat lagu mana tu tuan-tuan, maka buka loceng niaga pula lembu depan tu. Kan? Lembu 1 2,301, 2,302, 2,303, kelang. Siapa pun tak main beli, semua orang kedekut. Kan? Sampai dah nak masuk dah raya korban tu, esok dah malam tu buka meja apa siapa pun tak niaga. Siapa pun tak mau. Kita punya duk niaga sampai nak terkeluar tekak-tekak bila. Daripada 2003 turun 1,008, 1,008 turun 1,005 pun tak ada juga. Maka kita kena buat apa? Kita kena buat lembu tu sebagai sembelihan biasa saja. Buat bagi orang makan. Nak buat lagu mana? Bukan dia buat korban. Habis tu ustaz kalau kata saya macam saya pengerusi, saya putuskan lembu tu buat atas korban nama saya, boleh tak ustaz? Oi banyak cantik muka Han beli pun tak, bukan pengerusi di sini, dia mereka. Kan? Dia beli pun tak, tiba-tiba dia nak buat lembu tu atas nama dia pula. Dia beli pun tak. Kalau kata nak, belilah.
Tapi kalau katalah tak ada juga orang, maka boleh buat sembelihan itu sembelihan biasa, tak jadi masalah. Nah, Ustaz, kemudiannya kalau kata lembu tu Ustaz, dia beranak-beranak ekor tak ada, apa hukum dia Ustaz? Hari ni semua bincang buat hukum ya, no? Kan? Lembu tu dia beranak-beranak ekor tak ada, dia kira cacat ke tak? Sebahagian ulama mengatakan ianya cacat, tetapi jumhur menyatakan selagi mana ekor tu dia tak banyak melibatkan daging dia tadi ni, maka dia sah untuk buat korban. Sebab dia beranak-beranak tak ada ekor. Jangan tuan dia duk buat gila geram ke bini dia duk suruh pergi sembelih banyak dengan lembu, dia pi satu hari dia potong ekor lembu tu duk melompat lah sorang-sorang kan, jadi macam anjing bila lembu tu pun. Maka bila kata dia duk melompat lagu tu, maka tengok kepada juzuk ekor lembu tadi tu. Kalau kata dia potong sengaja, maka tak boleh lembu tu dibuat sebagai binatang korban, sebab dia bukan cacat daripada awal, dia cacat dengan sebab kita. Tapi kalau kata lembu tu lembu buta, tak boleh buat. Lembu tu timpang, tak boleh. Kemudiannya lembu tu pula ada penyakit kuku, kaki, tangan dan mulut. Kan, tuan dia tu tahu dah kata lembu dia tu kena penyakit. Kalau kata dia tak mati pun sekejap lagi, dia jadi masalah kepada lembu-lembu yang lain. Dia pergi jumpa dengan pengerusi, saya dengan ini Tuan Haji, sedekahkan lembu ini kepada Tuan Haji untuk kita buat korban. Maka lembu tu tadi boleh buat korban tak? Tak boleh, sebab penyakit kaki, kuku, tangan dan mulut ni. Sekejap lagi takut orang hak pakat-pakat makan tu pula kena penyakit kaki, kuku, tangan dan mulut. Tidak pun penyakit lembu gila pun tak boleh juga. Tuan-tuan, matilah ni bukan sebab duk pergi tunggu trailer tengah jalan, bukan. Matilah pasal pergi makan kenuri ya. Kan? Lepas ni dapat kat kenuri kena tengok lah. Ni dia panggil ni walimatul umuruh ni, undangan perkahwinan ke, undangan ke rumah mayat ke, kena tengok. Kena tanya dulu, ni Kak PA panggil makan kenuri ni, ayam ni lagu mana? Kan? Ayam pun kena cek, lembu pun kena cek lah. Kesian kat tuan buat kenuri tu. Kan? Sebab tu kita pada hari ini mati ni dikehendakkan oleh Allah, bukan manusia punya kuasa. Sebab itulah apabila kita tengok kita sebagai manusia kena redha lah sebagai manusia. Kita tak ada daya kuasa apa, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, kemudian sikit lagi. Pukul 11 dah. Sikit lagi tak habis lagi ni, bukan masuk sunat-sunat apa pun lagi ni. Dah nak raya minggu depan dah. Saya pun terlupa ikutnya bab ni kena baca minggu lepas lagi. Pasal huraian dah terlampau panjang. Ni dalam kitab kita ni pun, tak silap saya semalam kot tuan-tuan bincang dengan Ustaz Rosli. Kan? Tak habis ni, berlambak. Maka kita akan cuba segerakan benda-benda ni, mana-mana yang penting. Baik, waktu kita nak buat korban tu, mesti dalam tempoh hari 10 sampailah kepada hari 13 waktu matahari nak uruk tu, yang tu saja minima dia, maksima dia. Tak boleh dah buat lebih daripada tu. Ustaz, kalau kata macam kami nak buat korban pada waktu malam, apa hukum dia Ustaz? Pasal apa nak buat korban pada waktu malam tu? Sebab ni hangat Ustaz Kira kalau kata buat korban waktu semalam ni, dia sejuk sampai ke dalam. Boleh dah Ustaz nak buat korban lagu tu? Kan? Maka hukumnya tidak boleh, sebab alasan tu tak munasabah. Tak boleh, maksudnya tak boleh buatlah. Kan? Tapi Ustaz, kalau kata macam kami terpaksa buat waktu malam Ustaz, bukan pasal apa. Pasal tukang semelih tu seorang saja dalam Pertamidah ni. Dia ni ditempah ramai sangat, banyak masjid nak dia. Siang memang dia tak boleh dah. Esok pagi raya yang kedua, dia dah nak kena pergi ke Perak. Raya ketiga dah dia nak kena pergi ke Kedah. Balik pula raya keempat, dia pula nak pergi di Johor pula. Tu kira yang kami ada apa waktu dengan dia pun waktu malam tu sajalah. Boleh ke tak? Fiqh kata hukumnya adalah makruh. Boleh buat tetapi makruh, tak payahlah. Kalau kata boleh, kalau kata tak ada orang sangat dah,
carilah jalan lain. Kalau kata tak ada, boleh buat pada waktu malam. Baik, perkara yang disunatkan ni, saya terus lompat ni, ketika menyembelih korban. Dalam mazhab Hanafi dia kata apa? Sunat tambat lembu tu bagi awal. Hari yang pertama sebelum nak buat korban tu, sunat bagi kita tambat lembu bagi awal. Biar kita duk tengok lembu tu, oh yang ni lah lembu aku, kan? Yang ni lah binatang yang aku buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar keikhlasan tu duk main dah. Tapi kena ingat jangan kita duk pergi panggil kawan kita pula, Mat, mai, yang tu lembu dah nombor 2 tu, yang tu lembu aku. Dia pergi habang kata lembu korban dia pada tahun ni, maka berubah daripada korban sunat kepada korban wajib. Jangan duk pergi kata, yang tu lah lembu korban aku tu. Tengok gemuk dah. Oi, cukup sedap tu. Dia kata kalau lembu tu maka berubah daripada korban sunat kepada korban wajib, maka dia tak boleh makan. Haram bagi dia makan daging tu walaupun seketui. Habis tu nak kena buat lagu mana? Dia kena kata yang tu lah lembu korban aku, korban sunat aku pada tahun ni, tak apa. Dia kena sebut lembu korban sunat dia. Lembu korban sunat dia. Baik, kemudian dia kata apa? Baca basmalah, baca bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudiannya sunat disembelih oleh tuan yang masuk tu sendiri. Kita masuk, maka sunat bagi kita sembelih. Tapi ustaz, yang masuk untuk seekor lembu tu 7 orang ustaz. 7 tu nak kena pergi sembelih ke? Ada lah, satgi hancur leher lembu tu, kan? Semua bekat-bekat pergi sembelih, seorang sudah lah. Seorang sudah. Tapi kalau kata tak apa, nak mudah, bagi dekat wakil saja, hak kawan tukar sembelih tu. Maka dimulakan dengan basmalah dan juga takbir. Basmalah ni boleh kita nak baca bismillah saja, ataupun boleh kita nak baca bismillahirrahmanirrahim. Tak mau baca ustaz, tak mau baca pun sah sembelihan tu, cuma sunat. Cuma dia masuk dalam kategori penyegan lah. Balok. Jangan jadi begitu. Kena rajin baca bismillah sikit. Kemudiannya takbir. Takbir ni tuan-tuan, kita kena ingat takbir ni dianjurkan. Bila sebut di sini ni, kita nak sembelih tu bismillah, ya Allahu akbar, itu takbir dia. Ya, kita nak takbir raya tu lain. Takbir raya ni disunatkan mula bila? Pada subuh hari apa nama ni, hari yang ke-9, hari Arafah tu. Sampailah kepada juzu apa nama ni, waktu asar hari tasyrik yang ketiga tu lah. Maksudnya 13 Zulhijjah tu waktu asar habis selesai, kan? Hari Arafah pagi subuh tu terus takbir dah. Kita pergi tengok, kalau kata waktu suasana haji ni, lagu mana punya seronok dia, orang bertakbir. Takbir, cuba buka takbir Malaysia dengan takbir di Mekah. Takbir di Mekah diperlambangkan kepada keseronokan, diperlambang kepada ketaatan, diperlambang kepada kemegahan, kepada kebesaran. Sebab tu depa takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia dengar tu kita seronok. Nak pi tu kita jadi lagi seronok. Dalam Masjidil Haram tu kalau kata dah berkumpul ramai-ramai apa semua ni kan. Kalau kata kita tengok berkumpul di Padang Arafah apa semua, manusia berkumpul di mana-mana pun, di masjid Bertam Indah ke, berkumpul di stadium ke, di mana juga ada saja umat Islam, maka akan bergema takbir pada hari itu. Bila bergema saja takbir pada hari itu, itulah melambang kata apa? Manusia semua sedang membesarkan Allah seronok. Takbir negara-negara lain semua semangat. India pun semangat juga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. India pun semangat. Tapi mai-mai tengok dekat Malaysia ni kau. Kawan haduk jadi kepala takbir tu, kepala sampai tak nampak dah, punya duk tunduk sedih. Takbir yang paling sedih dalam dunia takbir Malaysia. Tetap perasaan nak buka tengok televisyen. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Macam nak mampu apa siapa? Takbir macam nak mampu ni awak dia. Kan?
lagu tak tahulah. Bateri mana main tak tahu. Kan saat dia nak hidup, saat dia nak mampu, saat dia nak hidup, saat dia nak mampu. Pasal apa sedih sangat? Takbir paling sedih Malaysia lah. Kan? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hak nak sambut tu pun Allah macam semua macam mana nak mampu belakang. Pagi hak nak main semayang raya tu pun macam mana jadi apa nama drama dah pagi tu. Nak main semayang raya pagi tu dia jadi macam mana nak pergi bunuh diri. Kan? Orang nak keluar pergi semayang raya kan duk bermaaf-maafan. Kira kata sayu hati. Macam nak main tu orang duk tunggu dengan senapang nak tembak tengah jalan. Padahal nak main semayang, balik saya dapat makan ketupat tu pun tak ada suara lagi. Apa kata bacanya? Ini cara bacanya. Tahu? Saya cukup heran dengan orang kita. Kalau kata takbir sedih sungguh, pasal apa? Takbir kena semangat lah, pasal nak membesar Allah. Kita dah berjaya melakukan ketaatan kepada Allah. Kita nak tegakkan syiar Islam. Pasal apa kena sedih? Saya tak faham sungguh. Kan? Tu orang Malaysia. Baik, kemudiannya sunat menghadap kiblat. Siapa yang sunat menghadap kiblat ni? Lembu dengan tuan hak duk pegang tu. Hak tukang-tukang pegang tu lah. Tukang lapah tak payah, tukang sembelih tak payah duk menghadap kiblat, tak apa. Nah, tak kira dia duk menghadap kiblat, lembu sembelih dia. Kan? Maka tak payah. Dia tu tak perlu menghadap kiblat. Yang terakhir, lembu tu dia kena duduk belah mana, ataupun kambing tu dia kena duduk sebelah rusuk kiri, lambung kiri. Dia kena berada di lambung kiri, bukan lambung kanan. Nah, sunat lah yang tu pun, sunat. Tapi bagi apa? Bagi lembu dengan unta. Bagi lembu dengan kambing. Tapi bagi unta kena berdiri. Siapa yang kena berdiri, tuan-tuan? Dua-dua lah. Jangan unta berdiri kita pergi tidur pula, siapa nak sembelih ni? Kan? Dua-dua kena berdiri. Tapi unta dia berdiri lagu mana? Dia turunkan lutut dia. Sebab dia kan ada kaki, kemudian lutut di tengah tu. Turunkan lutut tu. Unta kalau kata tuan-tuan tengok dia waktu dia kena sembelih, dia tak macam lembu dan kambing. Dia serah diri. Lembu dengan kambing dia kelupuk daripada apa lagi, kan? Tapi kalau kata unta tak, dia bagus. Dia serah diri. Dia tahu kata dia nak mati dah pada waktu tu. Hak kita yang duduk di depan tu pula tak usah duduk kisah ayak mata satu dah. Sekejap lagi pergi pesan pula kat lembu tu sebelum kena korban. Sekejap lagi ni, tengok sini, esok kenal ni, muka ni kenal tau. Esok pergi di syurga, esok aku nak naik hang esok ni. Lembu tu pun kata tak ingat. Ramai sangat 7 orang duk ada dalam tu, dalam daging dia tu sepanggu sampai 7 orang. Lagu mana nak ingat, lagu mana dia pun tak ingat. Kesian kat lembu, jangan duk bermarah kat dia. Dia memang tak ada akal dah. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Itulah serba sedikit berkaitan dengan hukum hakam korban. Sebab hari ni pun kita pun tak ada soalan, maka saya bawa mai soalan saya sendirilah yang kita bincang tadi ni berkaitan dengan hukum hakam korban. Wallahu a'lam. Baik, saya buka soalan jika ada. Sudah berhenti, tak usah duk main kapek tu. Kalau kata tak ada, sudah. Ya. Ya. Soalan yang cukup baik. Terima kasih. Lah ni ramai orang bela rusa, bela kijang, kan? Dia binatang 4 kaki tak, tuan-tuan? Binatang 4 kaki. Orang ternak tak binatang tu? Ternak. Maka boleh tak kita nak buat korban pada tahun ni? Tak boleh. Tak usah duk pergi merepek segala, nak buat segala kijang. Kalau kata nak kira ke orang ternak, boya pun orang ternak dah lah. Boya 4 kaki dah. 4 lah, 2 depan 2 belakang.
Tak boleh. Maka kena buat unta ataupun hak binatang yang saya sebutkan tadi. Kijang ke, rusa ke, semua tak boleh. Kan kalau kata nak kira binatang 4 kaki ni, lagu saya kata boya tadilah pun ada orang ternak dah lah kat Batu Kurau tu. Kan? Ada orang ternak dah boya. Tuan-tuan, kalau kata nak buat lebih hebat pada tahun ni, saya putuskan dalam mesyuarah Jawatan Kuasa Surau, insya-Allah kita akan buat 15 ekor boya. Muslimin dan muslimat yang mana yang anda berkelapangan, sila bawa pisau masing-masing untuk kita nak buat potong-memotong dan lapah dan seumpamanya. Pagi tu tukang semelih pun tak nampak muka. No, dengar-dengar boya nak kena sembelih no. Dia kata sat lagi aku yang terkorban banding dengan boya ni lagi. Kan? Kalau nak kira binatang ternak ni, boya pun orang belah dah lah, orang ternak dah lah. Maka tak boleh, dia tetap kena ambil yang disebutkan dalam kitab kita tu juga. Wallahu a'lam. Ya. Duit bulanan pencen kalau kata dia dah mati akan diberikan kepada sampai si isteri dia saja. Lepas pada tu dia tak bagi dah. Habis mati si isteri tu dia tak akan bagi dah duit pencen tu. Maka untuk si isteri tu dia dapat untuk dia. Dia tak perlu kepada faraid. Allahu'alam. Baik, ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada, kita tangguh dulu dengan kafaratul majlis dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina wa ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.